Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen SNC. 3 sekolah di Johor Bahru ditutup bermula hari ini berikutan banjir. Sekolah yang terjejas, Sekolah Kebangsaan, SK Kampung Maju Jaya, SK Bukit Mutiara dan SK Sungai Tiram. Menurut Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Johor, tiada calon SPM tersangkut akibat banjir. NADMA meminta Jawatankuasa Pengurusan Bencana JPB peringkat negeri atau daerah diaktifkan serta meningkatkan tahap kesiapsiagaan bagi menghadapi bencana terutama di kawasan berisiko tinggi. Kesiapsiagaan itu berdasarkan ramalan hujan lebat berterusan yang dikeluarkan Met Malaysia di Pekandan Rompin di Pahang termasuk Segamat, Kluang, Mersing dan Kota Tinggi di Johor. Kementerian Kejaraya kenal pasti 21 lokasi terjejas bencana alam melibatkan 7 negeri. Ia melibatkan 8 jalan negeri dan 13 jalan persekutuan. 4 lokasi membabitkan banjir manakala cerun runtuh 10 lokasi, jalan runtuh 4 lokasi dan jabatan rosak atau runtuh 3 lokasi. RM30 juta diperlukan bagi membaik pulih 37 jalan rosak dan cerun runtuh sekitar Johor. Timbalan Menteri Kejaraya berkata yang melibatkan 29 jalan mengalami kerosakan akibat banjir dan 8 cerun runtuh. Kerja-kerja awal membaik pulih cerun telah dimulakan. 88 kertas siasatan dibuka berkaitan aduan penipuan pakej umrah. Menteri KPDN berkata aduan melibatkan kesalahan syarikat umrah tidak mematuhi keputusan Tribunal Tuntutan Pengguna yang menetapkan award yang perlu dibayar kepada mangsa terlibat. KPDN akan berusaha untuk mencari penyelesaian termasuk mengkaji keperluan bagi menambah baik kerangka perundangan sedia ada untuk pertimbangan jemaah menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon yang akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM 2023. Secara keseluruhan, seramai 395,870 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM 2023 di 3,340 pusat peperiksaan seluruh negara hingga 7 Mac depan. 3 individu termasuk seorang wanita disyaki terlibat menculik seorang pelajar perempuan di sekolah menengah di Kepung berjaya ditahan polis Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Gombak berkata mangsa dihampiri seorang lelaki dan wanita yang tidak dikenali sebelum ditarik secara paksa masuk ke dalam kereta. Kementerian Pendidikan KPM menyiasat kes buli pelajar sekolah bagi memastikan kes itu dapat diselesaikan dengan segera. Langkah awal diambil termasuk hubungi ibu bapa atau penjaga, menjalankan siasatan telus dan terperinci, memaklumkan kes kepada pegawai perhubungan sekolah dan polis Diraja Malaysia. KPM menegaskan kementerian itu tidak berkompromi dengan salah laku buli di semua institusi pendidikan di bawah kelolaannya. 2 pelajar sekolah ditahan susulan kes penemuan bayi perempuan di Kampung Bukit Sungai Nur, Rantau Panjang selama Perak. Ketua Polis Daerah Superintenden Sarudin Samah menerusi kenyataan berkata laporan dibuat seorang lelaki yang menjumpai bayi tersebut di dalam kotak. Bayi tersebut dijumpai bersama uri dan tali pusat, dipercayai baru dilahirkan. Seorang bayi lelaki berusia 4 bulan meninggal dunia akibat mengalami kecederaan di bahagian kepala. Klinik Kesihatan Nilai memaklumkan seorang bayi lelaki didapati meninggal dunia ketika berada bawah jagaan seorang wanita dari Rumah Rakyat Nilai. 3 lelaki dan seorang wanita tempatan ditahan polis bersama 16 kg dadah jenis ganja mampat dalam 2 serbuan berasingan di sekitar daerah Kota Star, Kedah. Ketua Polis Kedah Datuk Fisul Saleh berkata ganja bernilai lebih RM50,000 itu dipercayai dibawa masuk dari negara jiran. Kedua-dua suspek masing-masing berumur 24 tahun dan 43 tahun itu punyai 5 rekod kesalahan dadah serta kesalahan jenayah.
Indeks kadar jenayah di Terengganu turun 7.24% kepada 1,370 kes sepanjang 2023 berbanding 1,477 pada 2022. Ketua Polis Terengganu berkata penyelesaian kes oleh Jabatan Siasatan Jenayah juga mencapai KPI ditetapkan iaitu 1,021 kes atau 74.5%. Sementara itu 54 kertas siasatan tata tertib dibuka sepanjang 2023. Mayat reput tanpa kepala ditemukan di pantai Rantau Abang, Dungun, Terengganu. Mayat berpakaian koyak itu ditemui terdampar oleh pengunjung. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Maizura Abdul Kadir mengesahkan kes dan memaklumkan pihak berkuasa sedang melakukan siasatan bagi mengenal pasti identiti mayat. 95 parti ditahan Jabatan Imigresen Perak dalam operasi yang dijalankan di 25 premis sekitar Ipoh dan Gopeng. Timbalan Pengarah Imigresen Perak berkata kesemua yang ditahan terdiri daripada 51 lelaki, 42 perempuan dan 2 kanak-kanak. Seramai 119 individu diperiksa dalam operasi yang dilakukan di kedai pakaian, premis makanan, pusat cuci kereta, pusat hiburan, pusat rekreasi dan lot penjaja swasta. 31 warga asing ditahan di 3 lokasi panas tumpuan pendatang tanpa izin di sekitar ibu kota. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Imigresen berkata, operasi dijalankan di sekitar pusat beli belah pavilion di Bukit Bintang, Suria KLCC dan Pintasan Saloma. Mereka ditahan berumur lingkungan 19 hingga 50 tahun dan disiasat mengikut Seksyen 15-1-C Akta Imigresen 1963 kerana tinggal lebih masa dan 39B Peraturan Imigresen 1963 kerana melanggar syarat PAS. Sindiket pelacuran Outcall Girl tumpas 32 wanita Indonesia, 13 wanita Thailand, 3 wanita Vietnam dan seorang lelaki Afghanistan ditahan dalam operasi khas Jabatan Imigresen. Kesemua mereka berusia antara 18 hingga 36 tahun, ditahan di 3 lokasi berbeza sekitar ibu negara pada 5 Januari. Timbalan Ketua Pengarah Operasi berkata, modus operandi sindiket yang baharu beroperasi setahun itu adalah melalui aplikasi Telegram dan WhatsApp. Sementara itu, 37 warga asing ditahan Jabatan Imigresen Sarawak dalam operasi Ops Selera yang diadakan di premis makanan sekitar Bandar Raya Miri. Turut ditahan 8 warga tempatan disyaki menggajikan warga asing tanpa pas kerja yang sah. Warga asing yang ditahan melibatkan 36 warga Indonesia, manakala seorang warga Filipina. Persatuan Bola Sepak Kedah KFA memaklumkan bahawa Ketua Pegawai Eksekutif CEO persatuan itu, Zulkifli Cik Harun yang direman, telah dilepaskan dengan jaminan SPRM. Zulkifli dilepaskan setelah selesai memberi keterangan bersama 3 individu yang lain. Pengerusi Jawatankuasa Media dan Perhubungan Awam KFA berkata pelantikan CEO adalah bagi melancarkan pentadbiran dan fungsi sekretariat di bawah Setiausaha Kehormat menurut statut Persatuan KFA. 8 keluarga seramai 24 orang yang menghuni kuarter Sekolah Kebangsaan Bandar 2 Paluhinai Pekan dipindahkan ekoran kejadian tanah mendap. Kesemua penghuni dipindahkan sementara ke asrama sekolah. JKR akan melakukan penyiasatan secara terperinci bagi tujuan pembaikan kawasan mendapan. Majlis Bandaraya Ipoh bakal mengeluarkan kompaun RM1,000 tanpa sebarang rayuan kepada pembuang sampah haram di bawah Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, warga Kota Ipoh yang membuang sampah haram sesuka hati di bandaraya ini bakal dikenakan tindakan tegas. 500 aduan diterima UMNO bahagian Kangar bagi tempoh April 2023 hingga penghujung Disember lepas di 5 kawasan DUN. Ini menerusi pelaksanaan platform khas sistem aduan rakyat yang dilaksanakan. Kesemua aduan yang diterima akan diteliti untuk disegerakan bantuan atau penyelesaian. Teras pelaburan akan diberi tumpuan oleh MITI pada tahun ini demi memudahcarakan urusan pelabur domestik dan antarabangsa. Malaysia dilihat terus menjadi destinasi pilihan pelabur dan dibuktikan dari segi pelaburan yang berjaya direkodkan. RM225 bilion pelaburan yang diluluskan bagi 9 bulan pertama 2023 adalah pencapaian terbaik negara berbanding sedekat lalu.
Ringgit dijangka diniagakan dalam dagangan berhati-hati minggu depan. Ia berikutan pasaran tertumpu kepada data utama seperti data pekerjaan bukan ladang Amerika Syarikat bagi menentukan prestasi gandingan ringgit dolar. Penganalisis menjangka dagangan ringgit dalam aliran tidak menentu iaitu sekitar RM4.65 yang akan menghampiri paras rintangan segeranya pada RM4.66. Bank Islam Malaysia berhad memperluaskan tawaran terbaharunya akaun pelaburan Mampan Ihsan ISIA yang menawarkan pulangan pelaburan dan memberi impak sosial serta sekitar yang positif melalui keuangan sosial selain memberi peluang kepada pelabur untuk bersama-sama membentuk ekonomi positif kepada alam dengan meneroka potensi keuangan Islam. MIDF Research kekal positif terhadap sektor hartanah dengan asas bertambah baik dan kediaman tidak terjual yang lebih rendah. Kadar dasar semalaman OPR yang dijangka kekal dan tidak berubah turut menyokong permintaan terhadap hartanah. Permintaan hartanah dilihat kekal kukuh pada 2024 dengan minat belian disokong prospek hartanah yang semakin baik. AirAsia Aviation Group antara 20 syarikat tambah rendah paling selamat di dunia untuk 2024. Ia termasuk syarikat penerbangan jarak sederhana X dan Thai AirAsia X. Ia diumum airlineratings.com yang memantau 385 syarikat penerbangan. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan AirAsia Aviation Group berkata, keselamatan merupakan keutamaan reputasi syarikat. Pembukaan semula galeri rundingan baling Kedah bakal merancangkan lagi sektor pelancongan di daerah itu. Beberapa kemudahan infrastruktur termasuk jalan raya akan ditambah baik bagi memudahkan orang ramai berkunjung ke galeri berkenaan. Galeri rundingan baling ialah lokasi bersejarah berlakunya rundingan baling antara kerajaan dan PKM pada 1955. Sekolah Kebangsaan Tunku Putra yang digunakan sebagai tempat rundingan baling juga telah diwartakan sebagai tapak warisan. Pesta Gendang Nusantara 2024 meraih 2 pengiktirafan Malaysia Book of Records. 2 sijil pengiktirafan itu masing-masing persembahan Gendang Nusantara pertama dan peserta teramai dalam persembahan Gendang Nusantara. Persembahan perdana Pesta Gendang Nusantara 2024 turut melibatkan kumpulan gendang antarabangsa iaitu Indonesia, Poland, Sri Lanka, Korea dan Thailand. Pilihan Raya Umum Bangladesh yang berlangsung pada pagi Ahad dicemari dengan insiden pertempuran yang menyaksikan seorang penyokong maut akibat ditikam. Penyokong calon Liga Awami itu dikatakan ditikam oleh penyokong calon bebas dalam kejadian di Tenggor Mekadim. Satu pertempuran turut dilaporkan berlaku antara pihak polis dan anggota Parti Nasionalis Bangladesh BNP di Chattogram. Ribuan pelarian Rohingya tinggal sehelai sepinggang selepas kebakaran besar sebuah kem di Cox's Bazar Tenggara, Bangladesh. Tiada kematian dilaporkan. Punca kebakaran yang memusnahkan hampir 800 buah rumah itu belum diketahui. Kebakaran berlaku pada hari sama ketika Bangladesh mengadakan pilihan raya umum. Lebih 1 juta pelarian tinggal di Cox's Bazar, kebanyakannya melarikan diri daripada tindakan keras tentera di Myanmar. Perang di Gaza memasuki bulan keempat. Terbaru, sekurang-kurangnya 113 orang lagi terbunuh akibat serangan Israel. Antara yang terbunuh ialah 2 wartawan apabila kereta diserang di Rafah. Wartawan yang bertugas dengan Al Jazeera dikenali sebagai Mustafa Turia dan Hamza Wail Dadudah yang juga anak kepada Ketua Biro Al Jazeera di Gaza. Dadu sebelum ini kehilangan isteri dan 2 lagi anak akibat serangan tentera Israel. Israel terus menyerang kawasan di sempadan Lubnan. Pertempuran terus berlaku antara tentera Israel dan pejuang Hizbullah. Ketegangan memuncak apabila timbalan Ketua Hamas, Saleh Al-Aruri terbunuh dalam satu serangan drone di pinggir Beirut. Kawasan tersebut merupakan kubu kuat Hizbullah. Penunjuk perasaan yang menggesa gecatan senjata dalam perang Israel-Hamas menutup semua lorong Interstate 5 arah utara di pusat bandar Seattle. Mereka telah menyekat laluan berkenaan dengan menggunakan kereta sambil berkumpul di jalan raya sebagai tanda protes. Jabatan Polis Seattle mengeluarkan perintah bersurai kepada penunjuk perasaan untuk meninggalkan lebuh raya itu. Kanta 744 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.